بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله، كل نعمة من الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang kepada kita untuk sama-sama hadir dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita tunaikan salat maghrib dan seterusnya sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, mencari dan mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin bagi mencari petunjuk pedoman untuk kita capai redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan-jalan salafus salih, ulama-ulama terdahulu dalam mempraktikkan takwa, dalam mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Depa dah pernah lalui, depa dah pernah sampai, depa dah pernah jumpa jalan yang sebenarnya untuk sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Imam Ghazali yang beruzlah hampir kepada 10 tahun di Masjid Amawi, di Jami' Amawi di Damsyik sana. Dia mencari rohani dia. Dia beruzlah, dia cari, akhirnya dia jumpa. Dan inilah apa yang dimuatkan di dalam kitab Hidayatus Salikin ini adalah saringan, adalah intipati yang termuat di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan juga kitab Ihya Ulumuddin, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu untuk tetapan kita. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung, kalau ikut di tangan Ana ni, edisi Rumi, kitab Hidayatus Salikin yang disunting oleh Syekh Fahmi Zamzam di muka surat 130 di bawah tajuk, masih lagi tajuk berkenaan dengan sembahyang solat sunat tasbih. Doa untuk sembahyang solat sunat tasbih. Kita dah baca dua riwayat daripada Ibnu Mubarak dan juga Ibnu Abbas, cara pelaksanaan sembahyang solat sunat tasbih. Lepas pada sembahyang solat sunat tasbih tu, jangan kita lupa baca doa. Ni doa yang cukup hebat. Kalau kita tengok makna dia tu, Allahu Akbar, untaian mutiara kata ataupun perkataan-perkataan yang digunakan tu cukup cantik. Kalau siapa yang faham bahasa Arab tu, masya-Allah, hebat doa yang ditulis ni. Dia punya susunan ayat dia tu Allahu Akbar, penuh, orang kata apa, puitis. Dia bukan hanya guna perkataan biasa-biasa saja, tapi dia punya kiasan dia, dia punya balaghah dia tu cukup tinggi. Kalau orang yang faham bahasa Arab tu nampaklah betapa hebatnya doa yang akan kita sebutkan benar ni, yang dikenali dengan doaul qutub. Doaul qutub ataupun doa rijalul ghaib, yang akan kita bacakan pada malam ni. Kita tengok makna dia apa, maksud dia apa. Kemudian kita amalkanlah setiap kali selepas daripada kita sembahyang solat sunat tasbih. Jadi pada malam ni kita akan sambung pada muka surat 130 di bahagian yang terakhir, perbincangan berkenaan dengan solat sunat tasbih. Qal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Syahdan, dan faedah sembahyang tasbih dan kelebihan itu amat banyak. Cerita kelebihan dia dan juga fadilat dia itu cukup banyak, dan setengah daripadanya itu disebutkan oleh tilmiz ni maksudnya anak murid Syekh Ahmad Qushashi. Syekh Ahmad Qushashi di dalam risalahnya pada bicara sembahyang tasbih dengan katanya, ni kelebihan sembahyang solat sunat tasbih, dan dilengkapkan lagi, disempurnakan lagi dengan doaul qutub. Bila buat sembahyang tasbih, doa qutub ni
InsyaAllah kelebihan itu akan kita perolehi. Tapi dengan syaratnya kita buat dengan sungguh-sungguh lah. Hadir hatilah. Bukan buat biasa-biasa, bukan buat kerana nak mencari apa yang dimaksudkan dalam doa ni tak. Tak. Setengah orang dia, aku nak kebal ni, aku nak jadi hebat ni, aku nak dapat karomah, lalu dia cari. Tak. Orang yang macam tu tak akan jumpa. Tapi yang hak duk jumpa ni, hak mana duk jadi, istilah kata sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi terjadi kepada orang yang abid ataupun orang yang banyak beribadah, orang yang wara', orang yang alim ni, yang ni nama dia karamah. Karamah bila mana terjadi pada orang karamah ni, bukan kerana dia nak cari tak. Para tok syekh, para alim ulama, para wali, bukan dia nakkan karamah tu, dia tak mau pun. Tapi diberikan kepada dia kerana apa? Allah Ta'ala kurniakan. Allah Ta'ala yang berikan. Dia tak minta pun. Aku nak beramal ni supaya aku jadi kebal. Ada setengah orang tu, ni kalau aku duk baca ni, habuan boleh jadi kebal ni. Tembak tak lut. Orang takik tak masuk. Tak luka. Dia nak cari yang tu. Tak. Sebenarnya orang yang betul-betul nak cari redha Allah Ta'ala, dia tak cari yang tu. Dia tak cari duk tapi pun menuntut ilmu supaya dia jadi kebal. Kemudian tak ada pun duk tunjuk dekat orang. Ada yang setengah tunjuk memang jadi betul ya. Dah pernah lah orang tunjuk dekat anak ni. Duk ngapai, duk baca doa ni. Duk zikir biasa aja. Dia kata memang apa tak lut ni. Dia ambil perang kita. Kita ni saat tengok ni. Dia buka tangan dia, dia takik. Takik. Memang tak lut. Tak ni. Kita pun tengok rasa lain macam juga. Adalah merah-merah sikit-sikit je. Dia kata ni saya duk amal ni. Ni benda ni bagus, ni benda amal ni. Ustaz ambil lah beramal ni. Kita pun dah lari niat. Tak jadi. Tak payah benda tu memang kita duk baca dah. Tapi tak ada pun niat kata supaya orang takik kita tak lut dah. Kita pun kalau kata orang nak bergaduh, kita pun tak mau. Buat apa duk cari pasal dengan orang. Tak payahlah duk bergaduh-bergaduh ni. Cukuplah kita, orang berasa kasih sayang dengan kita, cukup dah. Tak ada duk istilah kata nak bergaduh, nak bertumbuk, nak berada. Kita tak mau yang tu. Tapi kalau kata kita beramal ni, kerana yang ni adalah zikir dekat dengan Allah Ta'ala, jadi kekasih Allah, maka yang tu yang terbaik. Di antaranya doa Rijalul Ghaib ataupun doa ul Qutub yang akan kita baca pada malam ni. Kata Syekh Tilmiz Syekh Ahmad Qushashi dalam risalahnya pada bicara sembahyang tasbih dengan katanya, wa kana Syekh Qutbul Wujud Sayyidi Ahmadul Qushashi ibn Muhammad Al-Madani kathiran ma ya'muruni wal muhibbina biha wa yaquluna innaha tujibu ta'thiran 'aziman fi tasghiril qulubi wal arwah. Ini bukan doa lagi nah. Ini cerita anak murid pada Syekh Ahmad Qushashi menceritakan apa yang dia dapat daripada guru dia. وهي صلاة عظيمة توجب انشراح الصدر وإزراء اللسان والقلب بالحكمة والحفظ من الأعداء. وذكر بعض الصالحين من أهل الكمال أن لهذه الصلاة دعاء يدعى بها بعده وهو دعاء القطب، وله أسرار وظهور وأنوار وبركات عميمات وأسرار خفيات وجليات وجلب منافع ودفع مضرات، وهي من مجربات الأكابر ذكره الشيخ أحمد الغزالي نفع الله به. انتهى. Ini kata-kata yang diambil daripada Syekh Ahmad Al-Ghazali. Dinakalkan oleh anak murid kepada Syekh Ahmad Qushashi, menceritakan kelebihan doaul Qutub dan juga yang dibaca selepas daripada sembahyang solat sunat tasbih. Maksud dia apa? Artinya adalah Syekh Qutbul Wujud. Ini pangkat, martabat, kedudukan. Sayyidi Syekh Ahmad Qushashi. Ahmad Qushashi bin Ahmad Al-Madani. Orang Madinah. Dulu kita dah baca dah sikit riwayat hidup dia. Di awal-awal kitab dulu kita dah baca, kita dah jumpa dah. Syekh Ahmad Qushashi bin Ahmad Al-Madani rahimahullahu ta'ala, kebanyakan ia menyuruh akan daku dan akan kekasih-kekasihnya dengan mengerjakan akan sembahyang solat sunat tasbih itu. Dia suruh kawan-kawan, orang-orang yang diikut pengajian supaya banyakkan sembahyang solat sunat tasbih. Dan berkata Syekh Ahmad Qushashi, bahawasanya berbuat sembahyang tasbih itu mensabitkan taksir yang amat besar pada membaikkan hati. Mensabitkan maksudnya menetapkan. Sabata, sabit itu asal bahasa Arab. Mensabitkan iaitu menetapkan taksir kesan. Menetapkan kesan yang amat besar pada membaikkan hati. Cara kita nak didik jiwa kita ni, hati kita ni, banyakkan sembahyang solat sunat tasbih. Dan juga arwah, ruh kita, hati dan juga roh kita akan jadi elok, akan jadi tenang. Dan melembutkan akan dia, hati kita ni akan jadi lembut, mudah untuk buat amal kebajikan, mudah untuk dengar nasihat, mudah untuk berzikir, berselawat, baca Al-Quran. Dan sembahyang tasbih itu iaitu sembahyang yang amat besar pada membukakan hati dan menerangkan akan dia
dan memperlakukan lidah dan hati dengan ilmu hikmah dan terpelihara daripada segala seteru. Ni dia bila mana kita buat ni, bukan kita nak cari yang ni tak. Tapi bila kita buat, Allah Ta'ala kurniakan. Hati kita ni akan jadi lembut. Lidah kita bila bercakap, orang akan mudah dengar. Ni di antara rahsia yang dilakukan oleh para alim ulama, para salafus salih. Nanti kita dengar mutiara kata daripada mereka ni, Allah menusuk ke hati. Sampai kepada ada yang setengah tu, orang yang ada masalah di mai tu, tiba-tiba hilang masalah. Seperti mana kata Imam Asy'arani, Abdul Wahab Asy'arani, ketika mana dia menghuraikan, dia tulis dalam kitab Tanbihul Mughtarrin. Dia kata orang yang baik ni, orang yang soleh, salafus soleh ni, terkadang tu dia tak tegur pun orang yang buat maksiat. Dia tak tegur pun, dia istilah kata seakan-akan dia tak cegah pun orang dia buat maksiat. Hampa dia buat maksiat, apa dia tak boleh, ni haram. Dia tak sebut pun macam tu. Dia antara sifat salafus soleh, dia tak mudah untuk menghukum orang. Tapi orang kadang tu terkesan dengan bila mana tengok dia. Bila dengar cakap dia tu, tiba-tiba terasa berdosa, cepat-cepat minta ampun. Ni hebat ataupun betapa besarnya para alim ulama. Bukan kata pergi dengar, bukan Syekh nasihat saya ni banyak dosa, saya ni ada buat salah ni, nak buat macam mana. Tak sebut macam tu pun. Ada saja orang yang anda pernah duk jumpa lah, duk main cerita dekat kita, Allah pergi dengar khutbah hari tu. Tu imam tu cerita macam kena tepat dengan diri saya. Allahu Akbar. Dia cerita tu sebiji-sebiji kena dengan saya tu. Padahal tu imam tu, khatib tu bukannya tahu pun, tak kenal pun dia ni siapa. Tapi dia ni cerita macam kena dengan saya dah tu. Tu nak habang kata betapa orang yang menyampaikan tu hati dia lembut dan juga tepat. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Orang lain ni zaman sekarang ni, minta maaf lah, ustaz-ustaz pun kadang tu bercakap, orang pun pandang tak pandang je. Tak ada hibah. Seperti mana disebutkan, diceritakan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Ketika mana di Bandar Baghdad, bila mana lalu saja para alim ulama, lalu ada orang tanya, ni sebab apa ni alim ulama mat ni tak ada hibah, tak ada kata orang nak hormat dia, tak ada kata orang nak sanjung dia. Lalu disebutkan dalam kitab Risalah Qushairiyah tu, Imam Qushairi menyebutkan kerana mereka ni tak ada satu benda yang himmah tu tak ada. Himmah tu tak ada. Antaranya himmah ni tak ada, di antaranya hubungan dia dengan Allah Ta'ala pun tak dapat. Duk suruh orang sembahyang, solat tasbih, dia tak buat pun. Ni di antaranya. Duk suruh orang bersedekah tapi dia tak sedekah pun. Duk suruh orang puasa tapi dia tak puasa pun. Tang mana himmah dia nak ada ni? Ni hebatnya para ulama dulu salafus soleh, setiap apa yang dia sampaikan berbekas, beri kesan kepada orang yang mendengar. Sekarang ni payah nak dengar tu, sekadar kata dengar, duk seronok saja, balik hilang, tak tahu benda apa dah. Balik rumah tu tak tahu apa, tapi dengar cerita tu semangat dah. Jadi kuliah tu pumpang, tapi cerita apa pun tak tahu. Ni terjadi benda macam ni kerana para alim ulama yang ada di zaman kita sekarang ni ikhlasnya kurang ketika mana menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan kita pun doa agak, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat macam ni. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ni, walaupun istilah kata tak tara mana, harap-harapnya memberi manfaat, harap-harapnya memberi bekas, memberi kesan pada diri sendiri dan juga kepada orang yang mendengar. Jadi cara macam mana satu lagi untuk kata-kata kita ni orang akan ambil, terima pakai dengan cara elok, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni apa yang diceritakan berkenaan dengan fadilat sembahyang, solat sunat tasbih ini sebenarnya untuk diri kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk syekh, bukan untuk Tok Imam, bukan untuk Tok Bilal, bukan untuk siapa-siapa, bukan kata untuk Tok Guru, tapi untuk semua umat manusia. Siapa yang paling tinggi takwanya kepada Allah Ta'ala, maka itulah orang yang martabatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada beza pun. Walaupun dia tutup guru sekalipun, tapi kalau tak ada takwa, rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dibandingkan dengan tukang cuci je, tukang sapu sampah, tapi bila mana takwa dia tinggi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan angkat martabat dia. Cara dia macam mana? Dilakukan perkara-perkara yang disuruh, apa yang disukai oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan disebutkan oleh setengah ulama yang salih-salih daripada Ahlul Kamal. Ahlul Kamal ni orang yang bukan kata sempurna 100%, tapi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bahwasanya bagi sembahyang tasbih itu doa yang dibaca dengan dia kemudian daripada salam, iaitu doa yang dibaca oleh Al-Qutub.
Wali qutub. Dia ada wali ni ada dua, satu wali qutub, satu lagi wali abdal. Wali qutub ada di seluruh dunia, 60 orang. Siapa dia? Kita pun tak kenal, kita pun tak tahu. Ni wali qutub. Dan yang satu lagi pula namanya wali abdal. Wali abdal tu siapa? Wali abdal ni khusus yang berada di bumi Syam. Di bumi Syam. Hadis riwayat Sayyidina Ali menyebutkan, dia kata Rasulullah SAW menyebutkan di bumi Syam ni di antara kelebihannya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap masa ada 40 orang wali abdal di bumi Syam secara khusus. Bumi Syam ni mana? Jordan, Syria, Palestin dan juga Lebanon. 4 negara ni. Jordan, Syria, Palestin dan juga Lebanon. 4 negara ni disebut sebagai bumi Syam. Matinya seorang wali abdal digantikan dengan wali yang baru. Adapun wali qutub ni seluruh dunia ada. Mungkin di Malaysia pun ada, di Indonesia pun ada, di Mekah pun ada, walaupun di Eropah sekalipun mungkin ada. Ni wali qutub. Di doa yang dibacakan oleh wali-wali qutub. Apa yang disebutkan di sini? Bahawa bagi sembahyang tasbih ini doa yang dibaca dengan dia kemudian daripada salam, iaitu doa yang dibaca oleh al-qutub, iaitu penghulu segala awliya. Dan bagi doa ini beberapa rahsia dan nyata berkatnya itu, dan nur yang menerangkan hati, dan berkat yang am dan rahsia yang ajib-ajib yang tersembunyi. Ini kehebatan hebatnya doa wali qutub ini. Jadi kalau kita baca tu paling elok lah tu, sempurna lah tu, insya-Allah dapat apa yang diberikan kepada para wali dulu. Dan faedah yang nyata dan mendatangkan beberapa manfaat dan menolakkan ia segala mudarat, dan iaitu mujarrabat yang amat besar. Mujarrabat ni maksudnya perkara yang pernah dilakukan oleh orang terdahulu dan benda tu memang memberi kesan. Itu nama mujarrabat. Mujarrabat ni istilah kata macam pengalaman-pengalaman orang dulu. Syekh Nuruddin Marbu Banjar Al-Makki juga dia pernah tulis kitab Mujarrabat. Mujarrabat ni ditulis kalau di mukadimah tu dia cerita kata kerana ada sebahagian daripada sahabat-sahabat di Malaysia ni nakkan sesuatu hajat, lalu dia cuba susun doa-doa dan dibaca dengan anak murid dia di Bogor sana. Alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan. Itu maksud kata mujarrabat. Pernah dilakukan oleh para alim ulama dan memang berkesan. Sama jugalah doa yang pernah dibacakan oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi dan diiktiraf oleh Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali di sini, Ahmad Al-Ghazali. Mungkin yang ni saudara kepada Imam Al-Ghazali. Dan benda tu mustajab. Kalau kita nak baca pun eloklah. Eloklah kita baca, kita amalkan dia. Dan faedah yang nyata dan mendatangkan beberapa manfaat dan menolakkan ia segala mudarat, dan iaitu mujarrabat yang amat besar. Seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekh Ahmad saudara Syekh Ahmad saudara Imam Al-Ghazali, nafa'anallahu ta'ala bihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat dengan ilmunya kepada kita semua. Syekh Ahmad Al-Ghazali inilah yang menceritakan keadaan orang yang nak mati 1 hari, 70 hari, 40 hari, sebulan, seminggu, 3 hari. Betul habis. Itu dia lah yang menceritakan. Syekh Ahmad Al-Ghazali saudara kepada Imam Al-Ghazali, bukan Syekh Ahmad bin Hanbal tak. Syekh Ahmad Al-Ghazali seorang ulama tasawuf, dia juga menceritakan tanda-tanda orang nak mati. Nak tahu kata betul tak betul tanda-tanda seperti mana disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Ghazali ni. Pernah duk tengok macam mana apa orang duduk kerja di hospital boleh tahu kata dekat nak mati. Nurse yang ada di sana tengoklah orang tua-tua, kalau kata pergi hentak nampak kuih berat ni, dia kata tak apa, boleh buat balik hari ni. Buat balik apa ni, berat lagi ni, patut duduk di sini lah nak boleh terima rawatan ke apa ke. Nampak kata tak, ni dah memang takat ni je, tak apa, buat balik lah, biar habis di rumah tak apa. Orang tua-tua ni dia suka kalau kata meninggal tu di rumah daripada berbanding meninggal di hospital. Buat balik 3 hari. Dan tanda tu apa yang dia tengok pernah lah berlaku ke mak saudara dah. Mak saudara tengok mata pun tak berkaca, hidung pun dah perak sikit dah, kaki pun dah mulai bengkok. Tu di antara tanda 3 hari sebelum mati. Memang ada berlaku yang tu. Dan apa yang anda belajar dapatnya yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Al-Ghazali saudara kepada Imam Al-Ghazali. Diceritakan perkara tu. Orang tasawuf ni, orang yang duk perhati, orang yang selalu ambil berat tentang kematian, duk perhati tengok macam mana orang nak mati. Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Ahmad saudara Imam Ghazali inilah yang menceritakan perkara tersebut. Kata dia lagi, maka apabila selesai engkau daripada sembahyang tasbih itu, maka engkau baca, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Lepas pada kita bagi salam, kita baca ni kaedah dia, cara dia. Ikutlah, nak ikut kaedah seperti mana yang disebut oleh Ibnu Mubarak ataupun Ibnu Abbas. Dua-dua boleh. Saya akan dalam kitab ni pun sebut gilat-gilat. Guna seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas, dan ada ketikanya di apa yang disebut oleh Ibnu Mubarak. Jadi boleh amalkan dua-dua. Lepas selesai baca, lepas pada bagi salam, kita baca Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Kemudian engkau baca Ya Ahlat Taqwa wa Ahlal Maghfirah, Ya Dhakirat Zakirin, Tub alayya taubatan nasuha, wa zidni bifadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduha, Ya Arhamar Rahimin. Baca 5 kali. Dia sebut kata 5 kali, kita ulang macam 5 kali. Ni nak baca macam mana, kami tak hafal ni. Baca banyak kali sikit. Hafal lah. Sebelum kata beramai tu, hafal dulu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Ahlat Taqwa wa Ahlal Maghfirah, Ya Dhakirat Zakirin, Tub alayya taubatan nasuha, wa zidni bifadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduha, Ya Arhamar Rahimin. Baca tu 5 kali. Kalau kata tak boleh baca, kita tulis bagi elok, buat dalam handphone ke, baca. Yang penting ikut apa yang ditulis di dalam kitab ni. Ambil betul-betul baris dia, cara baca berhenti tang mana. Itu penting juga tu. Supaya berhenti tu betul, waqaf betul-betul. Bukan baca ikut dan saja. Ni kadang tu kita guna kaedah berhenti sebelum wa. Dia pun bacalah wazidni bi fadli rahmatika nura wa zuhura wa wuduha, Ya Arhamar Rahimin. Ada yang betul, ada yang salah. Wa tu pun kena tengok. Kalau kita faham makna, yang tu lebih elok. Ni panggilan, seruan, mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kita panggil panggilan hormat. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai mukadimah sebelum kita sebut apa yang kita hajatkan, apa yang kita nakkan. Ya Ahlat Taqwa wa Ahlal Maghfirah. Itu untuk diri kita tu. Untuk diri kita, kita panggil diri kita. Ya Dhakirat Zakirin. Wahai ahli-ahli orang yang bertakwa dan ahli-ahli yang mendapat keampunan. Wahai orang yang selalu menyebut. Dhakirat Zakirin. Ingat kepada orang yang selalu ingat. Tub alayya taubatan nasuha. Berilah taubat kepada aku dengan taubatan nasuha. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Cara dalam sunnah, sebelum kita minta apa-apa pada Allah Taala, main taubat dulu. Main taubat dulu, kita bersih, insya-Allah Allah Taala pandang kepada kita. Tadi bersih dah, mandi dah, mi'yak semayang, hilangkan ada besar, ada kecil. Lepas tu semayang pula, rohani kita pun mau bersih. Lepas tu barulah minta hajat. Sebelum daripada semayang hajat, sebelum semayang istikharah, buat semayang taubat yang pertama. Lepas pada tu buat semayang tasbih. Nak suruh Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala pandang kita betul-betul. Perhati kita betul-betul. Tengok apa yang kita nak mohonkan. Dia ada cara dia. Bukan kata pergi buka pintu. Ya Allah, penuhilah hajat ku. Minta kita pun kalau kata sama manusia. Hang ni siapa? Buka-buka pintu terus minta macam tu je. Tak kena, dia ada mukadimah dia. Mukadimah dia apa? Semayanglah taubat dulu. Semayanglah taubat dulu. Semayanglah sunat. Sunat tasbih dulu. Lepas pada tu barulah semayang solat sunat hajat. Ataupun buat semayang solat sunat istikharah. Nanti kita akan terangkan macam mana cara untuk semayang solat sunat istikharah. Tub alayya taubatan nasuha. Berilah taubat kepada aku dengan taubatan nasuha. Wazidni bi fadli rahmatika. Dan tambahilah dengan kelebihan rahmatmu. Dengan limpahan rahmatmu. Cahaya, keterangan dan juga benda yang zahir, benda yang nampak. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Arhamar Rahimin. Yang paling rahim, paling kasih di antara kekasih-kekasih. Kemudian maka engkau angkatkan kedua tanganmu. Maka engkau bacakan doa qutub ini dan dinamakan pula dengan doa ini doa Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib ni maksudnya pendekar-pendekar yang tersembunyi. Itu Rijalul Ghaib. Doa Rijalul Ghaib anda pun pernah dengar kau dulu masa di Derang dulu adalah seorang guru dia kata doa Rijalul Ghaib tapi doa dia lain sikit. Dia doa tu macam mana dia kata doa ni kalau kita baca dalam keadaan susah Allah Ta'ala hantar je mai. Ada aja cara nak menyelesaikan. Semua ada orang mai kan ni dia cerita kata bila baca itu ayat tu macam mana a'inuna bi'aunillah. Adalah ayat tu ingat sikit-sikit macam tu je. Nak pun dapat daripada guru ni dia pun ambil daripada guru dia.
kita baca ni, pernah satu kali tu dia balik daripada Sungai Petani, nak balik ke Derang, tiba-tiba kereta berasak. Start tak boleh, stop habis semua. Lepas tu dia hanya berapa seorang ke 2 orang tu lah. Di atas highway dekat Gurun. Duk baca itulah. Ainuna bi'aunillah. Ada kata hati ingat yang tu je. Duk baca-baca. Tiba-tiba ada tadi dah tengah malam ni. Tengah malam pukul 12, pukul 1 ni. Tak tahu nak buat macam mana dah. Dulu bukannya ada telefon apa semua pun. Duk harap macam tu lah. Siapa lah nak tolong. Duk baca sikit. Tak ada mai orang berhenti. Dia cerita kata dengan, dia perasan kata, hak mai ni naik kereta biru. Naik kereta biru. Lepas tu pula tengok pakai tu lah, pakai singlet je. Pakai singlet dengan rantai apa semua. Buat bang, ada apa bang? Tak tahu ni jadi apa tu. Buka bonet. Buat dia cuci-cuci. Okey, jalan elok balik. Lepas tu naik kereta belah terus. Tak ada nak bagi duit ke apa-apa. Terus belah macam tu je. Start kereta terus jalan balik. Balik ke dia. Sampai di sana baru cakap, siapa dia main tadi? Tapi dia duk ramai doa tu lah. Dia duk ramai doa tu. Doa tu pun dah lupa dah. Tapi adalah perkataan, A'inuna bi'aunillah. Tolonglah aku dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingat cerita balik lah benda tu. Duk baca-baca tu tiba-tiba ada je pertolongan. Dan doa tu pun tak ada istilah kita seru benda-benda yang mengarut ni. Memang ada zikir tu minta pada Allah Taala. Allah Taala hantar mai kepada kita. Jadi doa kutub ataupun rijalul ghaib, apa dia punya doa dia. Memang perkataan-perkataan yang termuat di dalam doa rijalul ghaib ini ataupun doa kutub ni dia lain sikit. Mana pun mula baca kali pertama tu, ni masuk kok mana ni, jarang jumpa perkataan-perkataan. Dia jumpa tapi dia punya seni, dia punya lenggok dia ataupun penggunaan perkataan tu dia lain pada yang lain. Selalu kita duk baca doa ni, tahu dah, ni masuk ke ni. Tapi dia punya lenggok dia tu lain sikit. Ni doa dia. Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatik wa tamtami wahdaniyatik wa qawwini biquwwati satwati qudratik hatta akhruja ila fada'i sa'ati rahmatik wa fi wajhi lam'anu barqil qurbi min athari rahmaniyatik mar'iyan bihaibatik azizan bi'inayatik mumajjalan mu'azzaman mukarraman bitakrimika wa ta'zimik wa albisni minka khila'al 'izzi wal qabul wa sahhil li manahijal wuslati wal wusul وتوجني بتاج الكرامة والوقار وألف بيني وبين أحبائك في دار الدنيا ودار القرار وارزقني من نور اسمك هيبة تنقاد إلي القلوب والأرواح وتخضع لدي النفوس والأشباح. Itu perkataan dia tu bunyi lain sikit. Dia kalau dengar ni bunyi macam mana tapi ada makna dia. Anda pernah juga tengok di dalam Google lah, sambil Google tengok macam mana doa ni maksud dia apa. Ada juga orang kritik, Arab lah. Ni dia kata apa dia ni bunyi tom-tom lah apa, bunyi apa lujah ataupun mubajjalan apa semua ni dia sebut dikritik doa ni. Benda tak betul ni. Tengok balik hak yang dikritik ni tu puak-puak Wahabi tu. Puak-puak depa tak mau nak pakai benda-benda macam ni. Apa duk seru-seru tahu ni. Semua kita berdoa pada Allah. Memang berdoa ke Allah Taala. Rabbi adkhilni, wahai Tuhanku, masukkanlah aku fi lujji bahri ahadiyatik. Masukkanlah aku ni bersama dengan keluasan rahmatmu. Tu maksud dia. Wa tamtami wahdaniyatik. Tamtam tu maksudnya apa? Wasatil bahar. Dan letakkan aku di pertengahan lautan rahmatmu. Tu maksud dia. Tapi bila tak faham ni, tak tahulah dia tu tak baca ke tak baca. Tapi memang perkataan ini lain-lain sikit. Bunyi lain. Tapi tak lari pun maksud dia. Rujuk balik. Istilah kata perkataan-perkataan ni jarang digunakan. Bukan kata perkataan yang biasa harian orang duk sebut, orang Arab pun jarang sebut. Tapi kalau kata sebut doa ni dia wa tamtami wahdaniyatik wa qawwini biquwwati satwati qudratik, dan kuatkan aku dengan kekuatan luasnya keagunganmu. Tu maksud dia. Kalau nak terjemah dalam bahasa Melayu ni, nak bagi jadi seninya tu, kita pun tak apa nak faham sangat bahasa perkataan yang sesuai diterjemahkan. Tapi maksud dia hebatlah. Maksud dia besar. Kalau baca tu dengan hadir hati ni, Allahu Akbar. Nampak dia punya gahnya doa ni. Sama juga dengan doa yang doa supaya diangkat runsing dalam hati. Nabi pernah sebut doa yang selalu dibaca oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Setiap kali khutbah mesti dia akan baca yang tu. Nampak kadang-kadang orang bila lama lupa lah. Kalau bila baca tu ingat balik lah. Doa tu. Tapi dia punya ayat cerita doa tu lebih kurang macam ni. Ini mukaddimah dia. Anda baca tadi mukaddimah. Sebelum kita minta ni. Puji, mentakdiskan, mensucikan Allah Ta'ala. Wa fi wajhi lam'anu barqil qurbi min athari rahmaniyatik. Dan di muka aku
kilauan cahaya, kesan daripada dekatnya aku denganmu pada rahmatmu. Tu minta pada Allah Ta'ala. Mar'iyan bihaibatik azizan bi'inayatik mubajjalan mu'azzaman mukarraman bitakrimika wa ta'zimik. Satu yang cukup besar keagungan dengan pertolonganmu, sembah, tunduk dan juga patuh terhadap kebesaranmu dan juga kemuliaanmu. Wa albisni minka khila'al 'izzi wal qabul. Dan pakaikan aku albisni, lindungi aku, selimutilah aku daripadamu satu pakaian kemuliaan dan juga kehebatan. Kita minta pada Allah Ta'ala ni, minta pada Allah, bukan minta sama makhluk. Ni duk minta sama makhluk tak boleh lah, duk seru kawan tu kawan ni, hei penjaga nu, hei penjaga ni. Kalau nak pergi terjuah tu ya juga, tapi bukan maksud tu. Tu awal-awal tadi disebut dah, Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatik. Serah pada Allah Ta'ala. Sebelum tu pun kita dah baca dah, Ya Allah, Ya Rahman. Kita panggil dah Allah semua tu. Bukan kata kita duk seru, wahai penjaga tanah, wahai penjaga gua, wahai penjaga pokok, wahai penjaga angin. Tak, kita tak panggil yang tu. Tu tahu dah mentera yang mengarut. Tak boleh. Dosa, syirik. Ini kita seru pada Allah Ta'ala. Kita sebutkan perkataan-perkataan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasahhil li manahijal wuslati wal wusul wa tawwijni bitajil karamati wal waqar. Mudahkan aku untuk berhubung denganmu ya Allah, dan juga pakaikan aku dengan mahkota kemuliaan dan juga keagungan. Wa alif baini wa baina ahibbaika fi darid dunya wa daril qarar. Dan hubungkan hatiku, lembutkan hatiku dan di antara hatiku dan juga hati-hati kekasihmu, sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, warzuqni min nurisbika haibatan tanqadu ilayya alqulub wal arwah. Dan rezekikan kepada aku dengan cahaya keagungan namamu satu kehebatan yang akan tunduk padanya segala hati-hati dan juga ruh-ruh. Wa takhda'u ladayya nufus wal ashbah. Dan juga tunduk juga kepada aku orang-orang. Tapi bukan nak suruh orang tu tunduk sembah kita, tak. Kita minta supaya orang pun kasih dekat kita. Kesan daripada kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang pun merasa kasih dengan kita. Tu hebat tu doa ni. Wa tawwijni bitajil karamati wal waqar warzuqni min nurismika haibatan tanqadu ilayya alqulub wal arwah wa takhda'u ladayya nufus wal ashbah. Dan tunduk kepada aku segala jiwa-jiwa wal ashbah. Kalau maksud nufus ini nafs, jiwa, wal ashbah, ashbah ni dia ada banyak makna. Tapi di sini maksud kepada ashbah ni walaupun orang tu tak ada sekalipun. Tapi orang akan sebut kata dia tu pun suka dengan kita. Tu maksud kata ashbah. Asal ashbah ni kalau kata nak diterjemahkan cara harfinya, hantu. Maksud kata hantu. Orang mati lah. Tu kata ashbah. Syabah. Ashbah. Tapi digunakan perkataan tu. Maksudnya, orang yang mati pun, kalau dulu masa dia hidup pun, dia akan suka dengan kita. Tu nak betapa tingginya doa, bahasa yang digunakan dalam doa ni. Ya man zallat lahu riqabul jababirah, wa khada'at lahu a'nakul akasirah, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. ولا إعانة إلا بك ولا اتكال إلا عليك ادفع عني كيد الحاسدين وظلمات المعاندين وارحمني تحت سرادقات عرشك يا أكرم الأكرمين أي ظاهري في تحصيل مراضيك ونور قلبي وسري للاطلاع على مناهج مساعيك. Ini minta pada Allah Ta'ala, kita bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Wahai Tuhan yang tunduk orang yang merasa dirinya besar, dan juga tunduk raja-raja, a'nakul akasirah. Akasirah ni jamak pada perkataan Kisra. Kisra ni gelaran kepada raja-raja Kisra, raja-raja Parsi. Tu laqab. Laqabun, disebut ini laqabun kan itu laqab ala mulukil furs. Laqab ataupun gelaran yang diberikan kepada raja-raja Parsi. Macam kita istilah kata, kita gunakan istilah agung ataupun sultan. Sultan bahasa Arab. Raja bahasa apa? India ke apa? Tak tahu. Tapi kita guna agung, yang di Pertuan Agung. Istilah kata macam itulah. Wa khada'an lahu a'nakul akasirah, yang tunduk padanya yang di Pertua Agung. Istilah kata macam itulah. Maksudnya walaupun dia raja sekalipun, dia tunduk pada Allah Ta'ala. Tu doa tu. Doa tu semua orang tunduk kepada dia. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tiada tempat kembali dan tiada tempat pulang daripadamu kecuali kepada kamu.
Semuanya serah kepadamu ya Allah. Wala i'anata illa bika, tiada pertolongan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Wala tikala illa alaik, dan tiadalah orang bergantung harap kecuali padamu. Idfa'anni kaidal hasidin, jauhkan aku daripada orang-orang yang berhasad dengki denganku. Wa zulumatil mu'anidin, dan kezaliman orang yang cuba nak merosakkan aku, yang nak buat naya kepada aku. Warhamni tahta suradiqati arsyika ya akramal akramin, dan kasihilah aku, curahkanlah rahmat kepada aku di bawah benteng-benteng, benteng-benteng arasmu, wahai yang maha mulia, yang maha agung. Itu doa dia tu. Selain disulami dengan ayat-ayat perkataan-perkataan yang memuji, mentakdiskan Allah Ta'ala, dalam masa yang sama diselitkan juga perkara yang kita hajatkan. Kemudian disebut lagi, ay zahiri fi tahsili maradik wa nawwir qalbi wa sirri litilai ala manahiji masa'ik. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk beroleh redamu, dan berilah cahaya kepada hatiku dan juga rohku supaya dapat sampai kepadamu. Manahiji masa'ik, supaya bersungguh-sungguh mencapai redamu. Ilahi kaifa asduru an babika bi khaybatin minka. Itu dia mula nak masuk dah. Kita hajat kita tu yang mana? Tadi baru duk sebut dia punya mukadimah. Duk sebut mukadimah ni, ilahi kaifa asruru an babika bi khaybatin minka wa qad waradtuhu ala siqatin minka. Yang tu kita nak cerita berkenaan dengan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan hajat kita. Jadi kita berhenti dekat tu dulu. Lepas badan ni kita akan sambung lagi pula. Dah bunyi loceng dah no. Dah bunyi loceng lagi, dia duduk tak sedap dah. Jadi lepas ni kita akan sambung lagi. Dia bila kata terhenti macam tu dia seronok dah dengar. Kalau kata habis macam tu, dia pakai hilang macam tu saja. Bulan depan kita kalau ada di sinilah insya-Allah, kita akan sambung lagi maksud di sebalik doa rijalul ghaib ataupun doaul qutub ini. Maksud dia apa? Bila kita berdoa tahu makna ni, barulah hadir hati kita tu. Barulah pada ketika itu hadir hati kita, cara tak langsung ayat mata apa akan mengalir. Allahu Akbar, ni aku mohon padamu ya Allah dengan sungguh-sungguh hati ni. Aku mohon padamu ya Allah dengan penuh pengharapan kepadamu. Berikanlah hajatku, tunaikanlah segala permintaanku. Itu maksud kata kita minta dengan sepenuh jiwa raga kita. Dan masa itulah yang sesuainya kita berdoa pada Allah Ta'ala. Apatah lagi pula ketika sebelum sembahyang subuh. Yang tu dinamai dengan waktu sahur ataupun kita sebut sebagai munajat. Munajat tu maksudnya apa? Munajat ni kita berbisik-bisik. Itu maksud kata munajat. Ni pun kita berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Kalau kata faham maksud dia, faham makna dia, perkataan apa yang sesuai digunakan, yang digunakan oleh para alim ulama dulu, insya-Allah hati kita akan terkesan, ruh kita pun akan terawat, dan segala permintaan kita pun insya-Allah Allah Ta'ala akan kabulkan. Jadi insya-Allah dalam pertemuan depan kita akan sambung pula maksud di sebalik perenggan yang ketiga lah. Tadi kita baca dua perenggan lah daripada doa rijalul ghaib ataupun doa al-qutub ini. InsyaAllah dalam pertemuan kita akan sambung lagi insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja yang boleh anda kongsi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Dan bulan depan kena tahu baca kitab Hidayah itu tadi kan 16 hari bulan terbang pula. 16 hari bulan kita terbang. Rezeki lah Allah Ta'ala nak bagi kawan bagi tahu itu. Ni bawa saya jemaah hari ni 16 hari bulan sebelah. Kalau kata free boleh bawa, kita pun tengok-tengok ikut tu kuliah. Tak apalah setahun sekali. Bulan 11, bulan 12 aja. Sekali-sekala kita cuti. Tak apalah. Kalau kata terkena 16 hari bulan, lepas pada 16 hari bulan tu, mungkin boleh tengok live je lah kot. Tengok dalam Facebook live kita di sana. Kalau kata tak kena lagi, insyaAllah anda akan hadir untuk kita bacakan maksud di sebalik doa rijalul ghaib ataupun doa qutub ini insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja yang boleh anda kongsi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca bermanfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimina anna wa la tudhib barakata ulumihim anna ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.